Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, sahibul bait, tuan rumah kita, kepada jemaat kita, jemaat daripada kawasan Kedah ini. Ini adalah satu rekod yang cukup besar, kemasukan sunnah dalam kawasan Kedah dengan tidak diketahui oleh makhluk-makhluk Kedah. Subhanallah. Ikhwatul iman, kita berkongsi-kongsi pandangan. Kita ada ustaz kita seorang, ada saya seorang, dan kita ada Ustaz Nan seorang. Alhamdulillah. Ini nama dia, kita namakan majlis berkongsi-kongsi ilmu, berkongsi-kongsi pemikiran. Di sini tidak ada ustaz, di sini tidak ada talamid, tidak ada murid. Di sini cuma ada tukang pandangan. Ataupun kita boleh nama majlis ini dengan nama antum boleh bertanya apa antum nak tanya, kami jawab apa yang kami suka nak jawab. Jadi tak mestinya antum tanya kami jawab ikut suka kami, ya. Kami nak jawab apa kami jawab. Jadi saya cakap dalam 15 minit, saya bagi ustaz cakap 15 minit, saya bagi ustaz nak cakap 15 minit. Kemudian kita boleh berbincang ilmu. Kita berbincang ilmu. Subhanallah. Saya nak memulakan ikhwatul iman. Ada sahabat boleh masuk. Depan ni ada kosong lagi. Depan ni seorang dua orang boleh masuk lagi. Boleh sahabat. Mai. Boleh. Jangan bimbang, siaran kita ini sampai ke Beijing. Alhamdulillah, live kita ni siaran, InsyaAllah. Ikhwatul iman, mari kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Imran bin Husain. Hadis ni hadis yang pendek. Hadis ni hadis pendek, dan hadis ni walaupun dia pendek, dia menceritakan tentang manhaj hidup. Dia juga menceritakan beberapa adegan-adegan drama-drama yang berlaku di akhir zaman. Tapi dia pendek, tapi dia menyampaikan slot-slot akhir zaman. Dan dia menyampaikan manhaj. Apa dia? Bagaimana kita nak hidup di akhir zaman dengan selamat. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah memberi syarahan kepada hadis ini dengan menyatakan bahawa hadis ini memberi jalan kepada kita keluar daripada kekusutan, kekeliruan, dan keluar daripada apa itu dipanggil perpecahan. Hadis ini pendek tetapi dia ada makna begitu besar. Hadis ini daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran la adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.
Hadis ni pendek, ada pelajaran. Nabi sebut, inna khairakum qarni. Di kalangan kamu ni, orang yang paling baik adalah orang yang hidup di zaman aku. Dalam riwayat Muslim lain dia katakan khairun nasi qarni. Dalam riwayat ni, inna khairakum qarni. Orang yang baik di kalangan kamu adalah orang yang hidup dengan aku, Nabi kata. Di sini kata Imam Nawawi ada manhaj hidup. Manhaj hidup. Kita nak hidup dengan yang paling baik. Quran kata apa dia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dicipta manusia dalam keadaan paling elok, paling cantik. Maka kita nak hidup dengan agama paling baik, dengan kefahaman yang paling baik. Maka Nabi kata, yang terbaik itu ada pada orang yang hidup dengan aku. Orang yang hidup dengan Nabi ni ada 3 jenis, ikhwatul iman. Ada 3 jenis. Satu, kafir mutlak. Kafir mutlak dia. Kita panggil dia Yahudi, kita panggil Nasara, kita panggil musyrikin, kita panggil pokok kafir, Majusi. Ini satu. Yang kedua, dia munafiqin, munafik. Imam yang ketiga, dia adalah sahabat. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan sahabat itu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi dengan zahir dan batin, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Maka dia termasuk daripada orang yang Nabi kata, inna khairakum qarni. Yang baik di kalangan kamu adalah orang yang hidup pada zaman aku. Orang yang hidup pada zaman Nabi ni 3 jenis tadi ya. Kafir, munafiqin, mukmin. Maka antara 3 ni ikhwan, yang mana yang masuk dengan hadis ni? Tentulah yang mukmin. Yang munafik tak masuk. Kafir memang tak masuk, dia tak beriman. Munafik tak masuk sebab nak masuk dalam hadis ni dia kena beriman zahir dan batin. Dia kena beriman zahir dan batin. Munafik ada masalah. Munafik ni Allah katakan wa ma hum bimu'minin, mereka tak beriman. Ada satu surah lepas daripada surah Jumaat, nama surah Munafiqun, surah munafik. Di situ Allah menyatakan wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah saksi orang munafik ini adalah pembohong dan pendusta. Jadi tak ada iman. Tapi dakwaan mereka dahsyat. Qalu amanna, kami beriman billah, dengan Allah, hari akhirat. Dakwaan yang dahsyat. Allah kata wa ma hum bimu'minin, dia tak ada iman. Dia tak ada iman. Dalam hadis Nabi pernah menggambarkan bila nak berlaku hari kiamat, ada orang dia nak tunggu dia punya giliran nak pergi ke Mekah. Dia nak tunggu giliran dia pergi ke Mekah. Ini Nabi kata peristiwa akhir zaman. Dia nak tunggu giliran dia pergi Mekah, tak main lagi. Ataupun dia dalam perjalanan duk naik unta pergi Mekah, tak sampai lagi. Dia pakai semua, memang orang tahu dia nak pergi Mekah, bukan nak pergi tempat lain. Dalam proses dia nak pergi Mekah tu, dia dan berhenti di satu tempat, dia jumpa satu kabilah, dia sempat bunuh kabilah tu. Lepas tu dia sambung perjalanan dia. Bayang orang pergi Mekah tu macam mana. Dia nak pergi menghadap Allah, dia sempat bunuh orang. Lepas tu dia pergi menghadap Tuhan. Jadi seolah-olah apa yang dia buat tu, kita kata wa yasfiqud dima, tu menumpahkan darah, dia sangka macam Tuhan tidak merekodkan, macam Tuhan tak tahu. Dalam perjalanan pergi Mekah dan bunuh orang dan khianat orang, lepas tu pergi buat haji, lepas tu balik, lepas tu mengharapkan dapat haji mabrur. Itu suasana gila akan menjelang hari kiamat. Maka yang masuk dalam hadis ni adalah mukmin. Nabi kata thumma alladhina yalunahum, kemudian orang baik itu adalah orang yang datang kemudian. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang kemudian. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang kemudian. Kata Imran bin Husain, la adri, ketika aku meriwayatkan hadis ni, aku jadi macam tak ingat.
Tak ingat apa dia? Aku macam tak ingat. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalatha. Nabi ulang 2 kan Nabi ulang 3. Summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ataupun Nabi sebut lagi sekali summa alladhina yalunahum. Kalau Nabi sebut tu 3, maknanya zaman selamat tu dia panjang sikitlah. Kalau Nabi sebut 2, bermakna zaman selamat tu dia pendek. Ini kita panggil apa ikhwan? Kurun mufaddalah. Zaman yang penuh dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah dan Rasul. Kata Imam Nawawi, pada perenggan ini ada manhaj beragama. Kita nak agama kita selamat, kita nak cara agama yang betul, tak sesat, tidak terkeluar daripada jalan dia, kita kena beragama seperti orang yang Nabi puji mereka. Hari ni zaman orang selawat kat Nabi, orang sayang kat Nabi. Antum boleh bayang akan datang satu zaman di mana orang mempersembahkan sayang pada Nabi, tapi orang tak boleh dengar setiap perkataan Nabi. Antum nak bayang macam mana zaman tu? Macam mana kita nak bayang? Dia puji Nabi, dia sayang Nabi. Memang dia sebut semua sayang Nabi. Sayang Nabi. Tetapi dalam masa yang sama dia tak boleh buat setiap benda yang Nabi dia kata dia sayang tu, suruh buat, dia tak boleh buat. Ini satu zaman fitnah. Satu zaman yang diuji orang yang sayang Nabi. Hak tak sayang tu kita tak tahu dah lagu mana. Yang mengaku sayang ni, dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Huzaifah pernah menggambarkan dalam hadis Bukhari Muslim, bila Huzaifah tanya kat Nabi, Huzaifah kata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Semua orang jumpa Nabi tanya benda baik, manakala aku jumpa Nabi tanya benda tak baik. Aku tanya kat Nabi, ya Rasulullah, lepas daripada Islam datang, ada tak kejahatan akan datang merubah Islam? Nabi kata ada. Huzaifah kata, lepas kejahatan datang memporak-perandakan Islam, ada tak lagi kebaikan yang bangun dan dia memporak-perandakan kejahatan? Nabi kata ada. Huzaifah dengar seronok. Tapi kata Nabi, bila kebaikan itu bangun, dia menghancurkan kejahatan, dia akan bangun dengan dakhanun. Dukhan dalam bahasa Arab bermakna asap. Tapi dakhanun di sini bermakna dia sama. Dia tak ori macam asal. Tapi dia bangun, dia akan memporak-perandakan apa yang ada. Huzaifah tak faham. Huzaifah kata, apakah maksud Rasulullah? Wa ma dakhanun ya Rasulullah. Apa makna Rasulullah? Kebaikan akan bangun, mentumbangkan kejahatan, tapi dia begitu sama. Nabi kata, di kalangan pembawa kebaikan, bukan bawa kejahatan. Mereka pembawa kebaikan, mereka memimpin kebaikan, tetapi la yaqtaduna bihadi. Dia tak boleh nak ikut petunjuk aku. Hantu bayang. Dia tu cinta kebaikan, dia tu sayang pada kebaikan, tapi dia tak boleh ikut apa yang aku bawa. Dia tak suka kejahatan, tapi dia tak boleh ikut aku. Dia tak boleh ikut. Ya Nabi, kita kena sayang. Ya, mari sebut pasal selawat, dia boleh selawat, dia gedebang-gedebung, semua dia boleh buat. Kita sebut kata ini Nabi ajak. Tak boleh dah. Tapi dia bukan orang jahat, dia orang baik. Kalau dia orang jahat, dia langgar harak lama dah. Kalau dia orang jahat, dia jual ganja lama dah. Dia orang baik. Dia orang pakai serban, pakai jubah, pakai celak, pegang tasbih. Dia pun seronok. Tapi dalam seronok dia dengan Nabi, dengan agama, setiap langkah dia dalam agama, dia tak mau ikut sunnah Nabi. Dia beragama cara dia. Apa Nabi kata pada Huzaifah? Kalau kamu jumpa keadaan itu, Nabi kata pada Huzaifah, kau berpeganglah dengan sunnah aku dan Alkitab. Pegang. Tak usah peduli orang ni. Bukan kata ini, bukan dalam hadis lain Nabi nasihat kepada siapa? Kepada Ka'ab bin Ujrah. Kepada Ka'ab bin Ujrah, pemimpin suku kaum, pun Nabi pesan macam tu. Jangan jadi pemimpin yang sayang Islam tapi tak boleh ikut petunjuk aku. Ini Nabi gambarkan keadaan di akhir zaman, ikhwatul iman. Kita nak ikut yang sebenar, kita nak ikut yang hakiki, kita nak ikut yang jelas, kita kena tengok zaman dia.
Jadi istilah kita ikut orang tua-tua, istilah yang tak benar. Nabi kata, inna khairakum qarni. Di kalangan kamu yang baik siapa dia? Yang hidup zaman aku. Siapa hidup zaman Nabi? Oh, kita kata Abu Jahal pun duduk zaman Nabi. Pasal tu kita habaq betul-betul tadi. 3 kumpulan manusia hidup zaman Nabi. Yang mana yang nak masuk dalam hadis itu? Kita kata Abu Lahab pun ikut zaman Nabi. Kita kata betul. Biar jangan duduk merapek. Nabi kata orang baik. Nabi puji. Takkan Nabi puji Abu Lahab? Takkan Nabi nak puji orang kafir? Takkan Nabi nak puji Yahudi dan Nasara? Takkan Nabi nak puji munafik? Tentu Nabi puji mukmin. Siapa dia mukmin? Para sahabat radhiyallahu anhu. Yang mereka bukan orang-orang munafik. Itu manhaj beragama. Lepas tu masuk perangan kedua, Nabi cerita di akhir zaman ini ada 1-2 benda nak berlaku. Nabi kata summa yakunu ba'dihim. Lepas daripada zaman sahabat-sahabat ni yang aku kata depa baik, kamu ikut depa, kamu akan jumpa dengan satu keadaan. Keadaan apa? Qaumun, satu kaum, satu bangsa, satu kumpulan manusia. Yashhaduna, dia suka bagi kesaksian. Sedangkan wala yastashhadun, dia tidak diminta memberi kesaksian. Dia nak bagi kesaksian. Dah sebenarnya macam ni, dia duk sebenar. Orang tahu dia memberi kesaksian sedangkan dia tak diminta kesaksian. Kamu akan tengok keadaan itu. Artinya apa dia ikhwan? Keadaan orang yang suka bodek orang ni. Dia kata kawan tu, hang tak kenal kawan tu, dia bagus, memang dia tak semayang, memang dia tak sunnah, tapi jiwa dia besar. Hang tahu ke? Aku kenal lah dia. Kesaksian. Dia bagi kesaksian. Kita kata siapa tak ikut sunnah Nabi, dia silap jalan. Mana boleh kata dia silap? Oh, tengok kawan tu duk support dia. Dia memberi kesaksian. Nabi kata apa dia? Wa yakhununa wala yutamannun. Keadaan di mana orang suka buat khianat, dia tak boleh nak amanah. Ini akhir zaman, ikhwan, akhir zaman. Sebahagian ulama hadis menyatakan di antara maksud hadis ni adalah orang yang tidak amanah dengan agama. Dia tak amanah. Dia putak belit apa yang ada dalam agama. Dia tipu orang. Dia suka orang buat benda-benda huru-hara. Dia suka orang buat benda yang bodoh dan membodohkan diri. Dia suka. Dia suka tengok orang buat benda salah. Bila orang buat benda salah, orang rojok dengan dia. Dia boleh bagi fatwa. Dia bagi fatwa, dia dapat penghormatan di tengah-tengah orang. Jadi dia suka. Orang tak erti dia suka sebab dia akan dirojokkan. Kamu akan tengok orang yang khianat dan dia tak boleh amanah. Nabi kata wa yunziruna, kamu akan tengok ramai orang suka bernazar. Wala yufun, tapi satu nazar pun dia tak tunai. Depa ni siapa? Nabi kata wa yazharu fihi musiman, kamu akan tengok depa hidup dengan penuh keselesaan. Depa ni orang yang samin. Bahasa Arab saman bermakna orang gemuk. Maksudnya mutakedarah elok lah tu. Cantiknya dia makan. Nabi kata yuzharuna fihi musiman, depa akan hidup dalam keadaan penuh kemewahan. Ketika itu kata Nabi, inna khairakum qarni, kamu kena ingat yang baik di kalangan kamu yang hidup di zaman aku. Ini ikhwatul iman, satu riwayat yang pendek yang Nabi SAW beri kepada kita satu penjelasan ikhwatul iman, satu penjelasan yang pendek. Dan saya sebut lagi satu riwayat yang pendek sebelum saya nak bagi pada ustaz kita. Tukar-tukar pandangan. Seorang cakap tak seronok. Kalau saya cakap panjang, kopi on ni siapa nak minum? Ini satu pembaziran. Kita tukar-tukar. Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi guna satu perkataan yang sangat mudah untuk menjadi pegangan dalam agama. Kata Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qila wa qala. Pendek je hadis ni. Kata Mughirah bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qila wa qala.
Nabi sangat melarang kita terlibat dengan qila, depa kata, qala, aku kata. Dah depa kata lagu tu, aku kata lagu tu, nah Rasulullah. Nabi tak benar. Habis kita nak kata apa? Kita kena kata apa yang qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Nabi kata, apa yang Quran kata, yang Nabi kata, apa yang sahabat dia kata, dan apa yang orang mengikut sahabat dan Nabi dan mengikut Quran kata. Depa ni kata, yang tu kita nak kata. Sangat jelas ikhwan, manhaj. Jadi saya ingat dengan hadis Bukhari Muslim ni, Imam Nawawi, Imam Ibn Kathir, dia cerita dengan kita, hadis ini juga menceritakan kepada kita tentang satu orang bercakap bagi pandangan, tapi dia tak tengok apa Nabi kata. Dia ambil pandangan umum, dia tak buat semakkan apa-apa, dia terus ikut dan dia percaya. Dia kata inna hazad din wajadna min abaina, inilah dia agama yang kami telah mewarisi daripada nenek moyang kami. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qila wa qala. Nabi larang kita daripada kata apa yang orang kata, sedangkan kita tak tahu apa dia. Dah orang buat lagu tu, buat pi ya, hang nak susah payah dah pergi jadi apa hang ni. Hang mau orang marah kat hang. Apa orang buat sudahlah. Itu nama dia qila wa qala. Jangan terlibat dengan qila wa qala. Pasal itu untuk tak terlibat dengan benda ni macam mana ikhwan? Kena kembali kepada orang yang Nabi kata paling baik, sahabat. Kemudian orang yang belajar dengan sahabat. Kemudian orang yang belajar dengan sahabat. Kata Imran bin Husain, la adri aqala Rasulullah marrataini aw thalathan. Aku tak apa ingat Nabi ulang 2 kali kan Nabi ulang 3 kali. Tetapi tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka adalah ulama yang selamat dalam Islam. Sebab mereka sentiasa berkata, kata Imam Al-Auza'i, kata dia al-ilmu ma jaa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ilmu adalah apa yang datang daripada Nabi dan sahabat Nabi. Lain bukan ilmu, tapi guna akal, guna perasaan, guna hujah, guna sejarah, guna apa sahaja filter yang ada, tapi kalau benda tu bukan daripada Allah, daripada Rasul dan daripada para sahabat. Itu nama dia manhaj. Dan sedikit kehidupan di akhir zaman. Fitnah, tak amanah, itu ada di akhir zaman. Memberi kesaksian sedangkan tak diperlukan. Membela kebatilan, memberi tekanan kepada kebenaran, ini adalah sifat dunianya akhir zaman. Okay, ikhwatul iman, kalau ada soalan boleh tanya. Jadi kita masuk pada pusingan yang kedua, iaitu saya bertanya kepada Ustaz. Ustaz nama apa tu? Saya pun dah. Ustaz Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain Muslim. Zulkarnain Husain. Zulkarnain Husain. Hasan Husain. Alamak, Syiah betul dua-dua. Jadi kita nak dengar sikit daripada Ustaz Zulkarnain Husain. Satu dua perkongsian ilmu, kemudian kita boleh mengambil manfaat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya bukan seorang ustaz, tapi bila ustaz beri masa nak cakaplah sikit. Sementara ustaz dah minum air. Sebenarnya saya duduk di sini, kawasan Manjaya sini. Dulu kita pernah buatlah jemputan untuk Ustaz Halim, Dr. Sri, apa semua sini. Tapi tak sempatlah, kita punya perancangan tu agak panjang. Target kita setiap bulan kita panggil Ustaz Halim. Ustaz Halim pun nampak setuju dah. Tapi bila masuk kali pertama pun dia dah blacklist dah. Sekali yang kita tulis kena tenang. Jadi saya nak cadangkan di sini kalau boleh. Saya tengok ramai juga kita di sini. Jemaah sini, kawasan Sungai Tani ni. Kalau boleh kita ambil nama, kita pakat-pakat buat salah satu pot kat mana-mana. Sebulan sekali kita panggil Ustaz Halim. Boleh ke Ustaz Halim tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Tak nak kalau boleh tu rumah bagi satu kertas dengan pen kan, kita ambil nama telefon sekali. Kita cari satu tempat.
kita bincang Ustaz Halim lah. Sekat tu je kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, alhamdulillah. Itu ada hikmah dia. Sebab kita ada yang kedua. Kita ada yang kedua, Ustaz Nan. Kita ada Ustaz Nan jauh. Ustaz Nan ni orang yang menegakkan sunnah di kawasan Pai Terbong. Tuan-tuan rumah dengan besar hati menyebut Ustaz Nan. Macam mana pandangan tuan-tuan, boleh kan? Alhamdulillah. Itu hak Muslim, diminta bercakap. Ini Ustaz Nan. Ustaz Nan rajin buat forum dengan saya jadi moderator. Selalu jadi moderator. Pengurusi Masjid Pai Terbong. Masjid Pai Terbong ni ikhwan, masjid yang beroperasi secara sunnah. Dia nak pergi Bukit Mendera tapi dah duduk kat bukit lah. Azan sekali, lepas semayang sengak sunyi. Tak ada riuh rendah. Ya Hanana memang tak ada lah. Tak ada lah. Lepas semayang kita nak dengar Zaharadinul Muayyad. Tak ada. Bizuhuri Nabi Ahmad. Tak ada. Ya Hanana bi Muhammad. Zalika fadlu min Allah. Allah. Tak ada. Semua tu di blacklist kan. Tak ada. Jadi kerana kita datang ke kawasan Kedah ni, kita nak berkongsi ya. Kita kongsi ilmu. Bagaimana pengalaman Ustaz Nan kenal sunnah, faham sunnah, sebarkan sunnah, jaga masjid daripada arwah Pak Man lagi. 23 tahun arwah Pak Man. Saya tak lupa ke Pak Man. Ada satu video di rumah dengan Pak Man. Pak Man mati kena kanser, orang sunnah. Jadi kita juga nak dengar lah pengalaman-pengalaman. Orang kata khitah itu penting. Apa dia? Langkah. Masa Mak Sudin nak meminang zaitun. Kalau ingat lah, Mak Sudin kan, Mak Zaitun dengan Mak Sudin berkelahi. Hai Sudin, ria kan. Kami orang ada-ada lah. Kami ada satu cincin belian. Mak Sudin ada apa? Kami pun ada lah Mak Itun. Satu cincin tembaga. Dia dah berkelahi tak ada perang. Jadi Cik Nomah lah nak jadi utusan. Masa tu Cik Ramli kata, ingat biar kita berlembut asalkan orang kita dapat zaitun. Bahasa tu saya ulang. Biar kita berlembut, mengalah asalkan orang kita dapat zaitun. Bila orang kita dapat zaitun, dia tak lembut dah lah, dia keras lah. Automatically. Jadi bahasa dia tu, bila kita fikir dan memikir, kita boleh jadikan dia sebagai kita punya moto kepada pergerakan sunnah. Boleh rasa. Ini juga di antara idea Abang Syarif masa pergi ke Sarawak itu. Biar kita mengalah, asalkan orang kita dapat zaitun. Jadi macam mana kita nak faham? Dalam kita nak mengimplementasikan, dalam nak menjayakan gerakan sunnah. Biar kita berlembut, asalkan jiran kita, keluarga kita faham sunnah. Bila dia faham sunnah, habis tak timbul lah malam satu, malam dua, dua ratik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada. Tak timbul lah. Tapi macam mana nak faham itu? Biar kita mengalah, faham ni? Biar kita berlembut, asal orang kita dapat zaitun. Jadi apakah pandangan Ustaz Nan? Sama. Itu salah kesian lah kat saya, Mak Jojo. Abang dengan dia sama. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tuan-tuan dan mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada perancangan pun kita nak berkumpul pada malam ni. Alhamdulillah Allah Taala bawa kita jumpa. Jadi saya ni macam Ustaz kata lah, saya ni pengurusi Masjid Pulau Terbong. Dulu masa saya belum kahwin dengan orang Pulau Terbong, saya pun sama kita ada amalan-amalan yang sama dengan masyarakat kita hari ni. Kemudian lepas kita kahwin, kita duduk di Pulau Terbong. Satu hari tu saya duduk seorang, ada satu pakcik tua ni, dia datang jumpa saya. Terus dia tanya kat saya, dia kata, adik, saya tengok adik ni sembahyang 5 waktu, jaga. Saya nak tanya satu soalan kat adik. Ketika adik sembahyang, adik baca tahiyat, betul tak? Saya kata, betul kan, saya baca tahiyat. Cuba adik baca, saya dah dengar. Saya baca tahiyat, macam mana yang ada dalam kitab, marilah kita belajar sembahyang. Saya beritahu kat dia. Dia kata, adik baca tu betul, saya tak kata salah. Cuma bila adik beritahu tak kat saya, riwayat ni, yang adik baca ni datang daripada siapa? Siapa yang ajak adik baca tahiyat ni? Oh, dia tanya saya terus. Saya kata, abang, pakcik, saya ambil daripada buku marilah baca sembahyang lah. Jadi dia beritahu kat saya, sebenarnya di agama ni dia kena ada dalil sandarannya. Setiap benda yang kita buat ni kita kena tahu datang daripada mana. Kita tak boleh buat satu benda tanpa kita tahu daripada mana datangnya benda. Daripada situ saya terbuka, fikiran terbuka. Betul juga pakcik ni kata. Maka saya pun mula mengaji menggunakan dalil. Lepas tu kenal Ustaz Alim pula, lagi kita faham. Jadi saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Daud daripada Uzaifah al-Yamani radhiyallahu. Uzaifah kata, kullu ibadah la yaf'aluha ashab Rasulillah fala taf'aluha. Tengok tuan-tuan, macam mana sahabat Uzaifah al-Yamani radhiyallahu ajar kita kaedah. Dia kata, mana-mana ibadat yang kami sahabat Nabi tak buat, hangpa tu salah buat. Tengok tuan-tuan, kullu ibadah maksudnya semua ibadat. Tak kira ibadat apa hangpa nak buat. Apa-apa ibadat yang kami, siapa dia? Sahabat Nabi, ashab Rasulullah tak buat, yang hangpa nak buat siapa? Lain ni dia nak tanya, siapa yang mengaji dengan Nabi? Hangpa ke kami ke? Daripada situ tuan-tuan, kita boleh faham. Kalau kita buat satu benda yang sahabat tak buat, benda tu bukan agama. Ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinukum, ketika turun ayat hari ini telah sempurnalah agama, kata Imam Malik kata al-yawma diguna dengan alif lam. Alif lam tu alif lam ma'rifah. Pada hari ini. Hari mana tuan-tuan? Kata Imam Malik, bukan hari kita. Bukan hari 2014 ni, bukan 2012, bukan 2013. Hari tu ketika Nabi tu ada dengan sahabat. Ketika Nabi ada dengan sahabat, ayat tu turun. Pada hari ini telah sempurnalah agama. Bermakna kata Imam Malik, apa-apa yang menjadi agama pada hari itu akan jadi agama sampai hari kiamat. Tengok tuan-tuan, Imam Malik ajak kita. Dia faham manhaj macam saya kata. Ini manhaj dia yang sangat jelas. Dia kata apa-apa yang jadi agama pada hari itu. Hari mana? Hari Nabi dengan sahabat, hari ketika ayat Quran itu turun, adalah agama sampai hari kiamat. Dan mana-mana ibadat, mana-mana amalan yang tidak ada pada hari itu tapi ada pada hari ini, kita buburlah dia nama apapun, dia bukan agama. Kita kena faham tuan. Kita kena faham benda ni. Apa-apa agama, apa-apa amalan yang ada ketika ayat itu turun, ketika ayat mana? Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari aku telah sempurnakan agama. Digunakan perkataan akmal. Kamal sempurna. Kalau akmal paling sempurna. Subhanallah. Kalau kita kata kabirun besar. Kalau kita kata akbar paling besar. Allah Ta'ala guna akmal. Wa atmamtu alaikum nikmati. Atmam lagi tuan-tuan. Satu lagi. Atmam. Tamam sempurna. Atmam paling telah sempurna. Subhanallah. Imam Malik memang jelas. Tuan-tuan buburlah nama apa pun, dia bukan agama. Kenapa? Kerana agama telah sempurna pada hari itu. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan satu kaedah. Tuan-tuan dengar betul-betul, macam mana kita nak tahu kata benda tu ibadat?
Yang pertama, setiap ibadat yang kita buat mesti ada nama. Tuan-tuan kena faham benda ni. Setiap ibadat yang kita buat mesti ada nama. Dan nama tu bukan kita bagi. Nama tu telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kita solat Isya, dia ada nama, tuan-tuan. Nama tu bukan kita bubuh. Kita solat Maghrib, bukan kita bubuh nama tu. Nama tu dah ada. Dah ada bila? Daripada dulu. Yang kedua, ibadat tu mesti ada tempat. Mesti ada tempat. Kita nak buat haji, dia ada tempat dia, tuan. Hari ni mari kita pergi Bukit Bendera. Kita pergi buat haji. Mana boleh? Kena ada tempat. Yang ketiga, kena ada cara. Kata Imam Malik, al-aslu ibadah sunnah wa kafiyatul bid'ah. Tengok Imam Malik kata apa? Orang yang faham benar, jelas. Dia kata asal ibadat sunnah. Cara hamba buat tu menyebabkan ibadat tu jadi bid'ah. Tengok. Cara. Cara pun memimpin peranan yang penting, tuan-tuan. Cara pun satu benda yang penting untuk menentukan kita main ibadat ni jadi sunnah ke jadi bid'ah. 3 dah, tuan-tuan. Nama, tempat, cara. Yang kemudian kena ada masa dia. Kena ada masa. Bila kita kena puasa Ramadan, ada masa dia. Lah ni kita semua puasa Ramadan siap-siap. Tak boleh, tuan. Dan puasa Ramadan ni pun ada nama dia. Nama ni Allah yang bagi. Dan akhir sekali dia kena ada bilangan. Setiap ibadat kena ada bilangan. Nabi dah tentu dah. Lepas bagi salam, berapa bilangan zikir? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kadang-kadang 33. Kadang macam la ilaha illallah. Nabi dah beritahu bilangan. Hari ni saya rajin, saya nak zikir subhanallah 34. Boleh tak? Kita kata zikir tak salah. Bilangan tu menyebabkan benda tu jadi salah. Tengok. Kalau kita tak faham benda ni, maka susah lah kita. Saya ulang, tuan-tuan kena ingat, ibadat mesti ada nama, mesti ada tempat, mesti ada cara, mesti ada dia punya bilangan. Baru dia akan jadi ibadat. Jadi Alhamdulillah, saya ingat setakat ni lah dulu, saya bagi kat Ustaz Alim. Alhamdulillah. Baik ikhwan, kita sampai kepada kemuncak malam ini. Jam pun menunjukkan pukul 12 malam. Kita buka pada sesi soal jawab. Kalau ada soalan nak tanya. Selalu Ustaz cakap banyak. Ini kita bagi, kalau ada pandangan, kalau ada soalan, silakan. Tuan rumah mana tuan rumah? Oh, tuan rumah. Tuan rumah. Oh, tuan rumah. Ada soalan kah? Muslimat ada nak tanya kah? Nak tulis atas kertas kah? Itu pun boleh masuk dalam Facebook kita. Oh, Facebook. Ada. Ha? Ada Facebook kita. Nama Facebook kita Sunnah. Facebook Sunnah. Silakan. Nama dia Adilah Sufyan. Facebook kita Adilah Sufyan. Ada kemusykilan, ada yang nak tanya, ada yang nak bagi pandangan, ada yang nak komen. Muslimat ada soalan, orang perempuan ada soalan, makcik ada nak tanya. Nak tanya tentang, ya pakcik. Saya buka lah. Pakcik buka. Alhamdulillah. Semalam ada sahabat beritahu kata tahnik. Tahnik. Tahnik budak-budak yang baru lahir hari ke-7 tu. Katanya tak sunnah untuk kita belah mulut dengan gigit kurma ke apa masukkan dalam mulut budak tu. Ya. Yang tu cuma untuk Rasulullah sebagai Nabi saja. Gunakan air liur dia tu sebab air liur Rasulullah tu penawar. Ya. Kalau kita orang biasa sekarang ni dah tak kena dicoba. Sunnah tu. Ya. Itu cuma untuk Rasulullah. Ya. Betul kata apa tu? Ya. Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin, menceritakan tentang Ummu Sulaim melahirkan anak dan dibawa kepada Rasulullah. Dalam para ulama hadis memberi syarahan kepada hadis itu.
memang para ulama hadis menggunakan perkataan sesungguhnya tahnik dia berkaitan dengan barakah Nabi kepada umat pada masa itu. Barakah Nabi. Adapun kita, bila kita tahnik budak, kita tak akan mendapat barakah itu. Sebab barakah yang liak Nabi, Nabi kunyah, Nabi bubuh dalam mulut adik kepada Anas bin Malik. Beranak-beranak, terus dia bawa anak tu pergi kepada Nabi. Dia tahnik, dia tak sama dengan kekah. Tahnik ni dibuat pada masa dia beranak. Bawa terus kepada Nabi dan Nabi mengunyah kurma bagi lembut, Nabi ambil daripada mulut Nabi, Nabi masukkan ke dalam mulut budak tu. Orang Melayu panggil belah mulut. Belah mulut. Dulu orang Melayu dia belah mulut dengan cincin mah. Dia potong mulut dengan cincin mah. Kalau dia kata statement itu Nabi buat dan dia kata ini berkaitan dengan barakah Nabi, ini kita bersetuju. Tapi kalau dia titik di situ, dia kata kita dengan itu kita tak boleh buat. Maka itu kita perlu perpanjang sikit. Kerana Syekh Utsaimin membahas hadis ini, kata Syekh Utsaimin, kerana Nabi pernah buat, kita mewujudkan balik. Apa orang putih kata? Momen tu. Melayu panggil apa? Momen. Saat-saat itu. Dan kata Syekh Utsaimin ni di antara orang yang kita boleh katakan tegar dengan sunnah. Dia menyatakan kalau ada orang nak mentahni anak dia, kerana litiba'i sunnah, Syekh Utsaimin menyatakan faqad jaza, hukum dia adalah harus, dia boleh buat. Kerana benda itu dia bukan melibatkan mukjizat yang khusus. Tak, dia bukan seperti mukjizat lain macam Nabi cucuk kurma atas pokok kurma atas kubur kan, pelepah kurma atas kubur kan. Yang tu mukjizat yang khusus, tak mungkin kita boleh ikut. Dan kalau kita pergi cucuk di atas kubur pun, apa manfaat dia, apa dia punya ibrah dan pelajaran. Tapi kalau tahnik, dia ada hikmat. Kurma yang dengan khasiat dia itu, benda awal yang masuk dalam perut budak, dia menjadi hadam kepada budak. Dan kita masukkan sedikit ayat Zam-Zam, kerana ada manfaat dia yang dapat dilihat. Kata Syekh Utsaimin faqad jaza, hukum dia harus. Jadi kebanyakan para ulama hadis akan kupas ini berkaitan dengan berkat Nabi, tapi mereka tidak titik di situ. Kerana mereka tak titik, maka agak keterlaluan kalau kita kata benda itu tak patut kita buat. Siapa tak mau buat, kita tak paksa dia buat lah. Ini benda pilihan dia, tak mau. Siapa yang nak buat, dia boleh buat. Kerana dia berkaitan dengan buah kurma, dia berkaitan dengan pemindahan daripada mulut bapa ke mulut anak. Benda tu dapat disaksikan, dia punya apa kita panggil, sign dia itu dapat disaksikan. Zahir manfaat dia itu dapat nampak. Maka itu sesuatu yang boleh kita buat. Dan saya pun bersetujulah dengan pandangan Syekh Utsaimin. Dia memberi pandangan dalam hukum itu. Kerana itu kita pun buat. Kita tidak membida'ahkan tahnik, kerana dia wujud di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tapi ada benda pada diri Nabi yang memang kita tak buat lah. Kita tak buat. Seperti apa dah? Seperti bercakap dengan orang mati atas kubur. Nabi kata, hal wajadtukum rabbukum alaikum haqqa. Adakah hampa semua mendapati janji Tuhan hampa benar? Nabi kata pada orang kafir yang mati. Nabi kata, jadi ini berkaitan dengan mukjizat. Takkan bila orang mati kita nak pergi kata ke dia, kita nak pergi talqin di atas jerat Cina yang kita jumpa tadi kan? Tak, kita tak buat lah lagu tu. Kita tak ikut. Hatta kubur Muslim pun kita tak talqin lagu tu. Ni, hang dah mati tak sembahyang lah ni, hang dah buat apa? Bagus ya kot? Itu satu penghinaan. Kita tak buat. Kita sekadar apa dia? Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbithu. Ampunkan dosa dia ya Allah, dan tetapkanlah hati dia untuk menjawab soalan-soalan dalam kubur. Baca doa pada dia habis. Kita tak panggil dia hey fulan, ingatlah hang dah mati dengan kalimah syahadah, ingatlah, jangan tu, jangan ni. Kita tak bercakap, kita tak berkomunikasi dengan orang yang mati. Walaupun orang yang mati itu ada hubungan dengan orang yang hidup, dengan cara seperti kita bersedekah dia dapat, kita haji dia dapat, kita doa dia dapat, kita menyebut kebaikan-kebaikan dia terasa di alam sana, kerana Allah melipat gandakan pemberian pada dia.
ilmu dia kita hidup dia dapat, jariah dia kita bersyukur dan kita cerita pada orang dia dapat, doa anak yang soleh dia dapat. Itu sahaja hubungan orang hidup dengan orang yang mati. Nak sembang, nak panggil, nak komunikasi, macam dalam buku-buku sufi cerita, orang pergi ke kubur, tiba-tiba boleh sembang dengan orang kubur, dia terlena atas kubur, dalam mimpi tu boleh berkomunikasi. Hang mati berapa lama? Dia tu kata 100 tahun. Macam mana hang rasa mati? Dia tu kata macam mana dicincang tubuh badan dengan 1000 pedang. Oh, sakit. Lepas tu bangkit, sedap daripada mimpi, jadikan itu sebagai hujah. Itulah kesakitan mati. Ini benar-benar melampau dan keterlaluan. Kita tak boleh terima komunikasi orang hidup dengan orang mati macam tu, sebab dia luar daripada syariat. Dia luar daripada syariat. Mesti berpandu kepada syariat. Tak boleh orang kata, kita kata. Kita mesti kata apa yang Allah kata, Rasul kata dan para sahabat kata. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain ikhwatul iman? Dia mengaji pendek-pendek ni seronok apanya? Ya sahabat. Anak perempuan biasanya orang kampung, Ya. ditindik dia susah. Ada cara dalam Islam boleh Pakai subang lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para ulama membincang masalah pakai subang. Pakai subang ni saya boleh kata hampir kesepakatan perkataan para ulama, dia termasuk perhiasan wanita. Dia termasuk perhiasan. Tetapi perhiasan di mana? Pada bahagian berhias. Tak boleh keluar daripada bahagian tu. Orang bila kata subang, subang ni terkenal pada anggota mana? Telinga. Dan telinga ni pula terkenal pada bahagian mana? Atas, tengah, dalam, bawah. Bila kata bersubang, dia terkenal pada kawasan mana? Telinga lah, tentu dah telinga. Tapi telinga ni belah mana? Sini, dalam, ataupun daripada ujung ni sampai ujung ni, puruk-puruk dia pergi. Bukan terkenal satu je ni, isi ni. Maka saya berani katakan hampir kesepakatan para ulama, kalau dia menindik, dia kalau menindik telinga wanita keluar daripada adat, hampir saya boleh kata kesepakatan para ulama menyatakan benda itu ditegah dan dilarang. Atas hidung tak dibenarkan. Pusat, walaupun dia pakai baju tak nampak, tetap tak dibenarkan. Kerana itu bukan kawasan menindik. Kalau orang putih dia buat atas lidah. Faisal biasa tengok. Rajin baca Quran memang tak tengok. Ini lagu kami zaman jahiliah, kami suka tengok. Tak tengok sangat. Ini kawasan-kawasan lagu tu kesepakatan para ulama, dia bukan perhiasan, dia dah jadi tasyabbuh. Ini nama dia tasyabbuh da'bul fusaq. Dia tasyabbuh kepada peradaban ahli fasik. Maka hadis yang diriwayatkan, Nabi menyebut apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Disokong oleh perkataan Abdullah bin Mas'ud, apa dia? Man radiya bi'amalin qaumin fahuwa minhum. Siapa redha dengan amalan kaum yang bukan Islam, dia jadi kaum itu. Maka Sana'ani ketika memberi syarahan dalam Subulus Salam kepada hadis ini, dia kata apa dia? Dia kata daripada malbus, daripada pakaian, daripada markub, daripada apa? Kenderaan, daripada hay'ah, perhiasan, ahli bid'ah, ahli kufar, ahli fasik, berdasarkan hadis ini haram kita ikut. Jadi anak kita, dia pakai subang di telinga, dia itu perhiasan budak-budak perempuan. Lepas tu dia bubuh sebelah ni 2, sebelah ni 1, kita jentik telinga dia. Kerana dia sedang keluar daripada peradaban. Dia keluar daripada peradaban. Hayatul mar'atu, hay'ah mar'ah muslimah itu, dia nak pergi dah kepada peradaban orang-orang yang tak ada adab ni. Orang-orang yang apa? Biadab. Itu kena jaga. Anak lelaki dia pergi tindik. Para ulama membincang perhiasan wanita. Maka terkenal lah dia perhiasan tu. Tiba-tiba anak lelaki-lelaki dia pergi tindik. Dan budak tu pun dah berlubang telinga ni daripada buah kosong, buah subang pergi. Maka ini nama dia peradaban orang fusak, orang-orang yang biadab.
maka kita tak boleh terima. Sama dengan potong rambut. My brother Muslim, potong rambut, cutting hair, betul? High crop. Sahabat high school kan? Betul? High crop. Alhamdulillah. Potong rambut. Okey. Nabi pernah melarang potong rambut seperti orang-orang yang dikatakan orang-orang yang apa? Bahasa kita hari ni kita kata apa? Kita apa? Bahasa kita ni apa? Orang-orang apa kita panggil? Perak ni, tahu tak perak? Awak hang potong rambut aku tengok macam pok-pok perak ah. Hati-hati. Pasal tu bila dalam kekah, dalam hal kekah, Nabi tak benarkan kita potong-potong rambut anak kita tinggal jemaah depan. Tak benar. Dalam urusan haji, Nabi suruh para sahabat ini, Nabi doa, Allahumma ghfir lil muqassirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang cukup. 3 kali Nabi baca doa. Tiba-tiba ada sahabat tak cukup, sahabat gunting kan. Sahabat kata, kami gunting ke mana? Nabi kata, ampunkanlah dosa muqassirin, orangnya gunting pun. Bila Nabi tengok sahabat gunting, Nabi kata, elokkan guntingan kamu itu. Nabi tak mau kita gunting belah sini tenggelam, belah sini timbul. Hari ni antum tengok di antara larangan yang ada dalam hadis orang ini buat, dia pergi kedai, di sini dia bagi nombor 3, di sini dia bagi nombor 1. Ini termasuk dalam adab orang-orang sakai. Nabi tak benarkan kita tiru pok-pok tu. Pok-pok ni macam pok-pok sakai ni, kalau kita katakan hang ni sakai ke? Itu kita hormat ke kita nak peleceh dia? Ya, hang ni batak atau mana sangat? Itu kita puji ke kita hina kan? Kalau ada YB mai, kita kata YB ni sakai sangat. YB kata, hang kata kat aku sakai ke? Tak, saya puji YB. Sakai maksudnya saya hormat YB. Yang hina ni saya kata YB cerdik, itu baru hina. Kan? Jadi, apa yang ada pada puak-puak yang mereka tu dikenali sebagai orang tak ada tamadun, Nabi tak benarkan ada pada kita. Ini kena ada beza, firaq. Kena ada perbezaan di antara cara kita, pakaian kita, perhiasan rumah kita. Hatta bukan kata peringkat itu, saya lajak sikit. Hatta kita buat kuih. Kita orang Islam buat kuih, jangan ada kuih sama, kuih bangkit, kuih pau, kuih apa sama. Kuih tidur tak ada. Kuih bangkit ada. Apa itu? Kuih bulu, kuih bahulu. Silat. Tak ada silat langsung. Kuih bahulu, kan? Baik. Tunjuk kata kita ini bukan orang sakai. Tunjuk kata kita ini orang yang beragama, memahami larangan dan suruhan. Jangan buat bahulu dalam bentuk menatang. Ikan mas. Jangan. Pasal ada larangan. Agak-agak kan pinang meminang. Buat agak-agak bentuk ikan, bentuk itik, acuan. Tu masalah acuan lah. Jangan. Pasal musawir, walaupun orang makan, tapi bila orang tengok, orang kata dia membentukkan sesuatu. Hindarkan dia. Kita hias rumah. Tunjuk perhiasan kita ni perhiasan orang-orang yang orang Melayu dulu kata apa dia? Agama dijunjung, dunia dikilik. Betul? Betul tak cik? Agama dijunjung, dunia dikilik. Tunjuklah kita junjung. Dulu orang Melayu kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Junjungan kita, junjung kita. Ni kita hias rumah, kita buat rumah. Beza, kita ada tanah, kita buat rumah. Pastikan rumah kita menghadap ke arah kiblat supaya sembahyang senang. Kalau dah beli rumah siap, itu bukan kerja kita lah, itu kerja perumahan lah.
Perumahan pula ada kementerian dia lah. Tapi rumah kita tunjuk peradaban kita. Jadi bukan saja itu, bahkan kita boleh kembangkan. Jangan kita terlibat dengan kita panggil da'bul fusaq, peradaban orang-orang yang biadab. Walaupun dia perempuan, dia pakai inai. Dia perempuan, dia pakai inai. Tapi jangan tiru orang-orang jahiliah. Inai orang Melayu perempuan terkenal lagu mana? 5 jari. Lepas tu dia bawa duit sekupang tengah. Lepas tu dia bawa di kaki keliling. Itulah inai orang Melayu. Kalau dia pakai sampai kaki, tu makna dia kalanom lah. Dia kalanom lah tu. Dia kahwin lah. Kalau raya-raya, saya ingat dulu, raya-raya orang perempuan dia pakai 10 jari. Orang lelaki tak dia pakai, tak dibenarkan. Orang lelaki kalau pakai 3 jari, kalanom lah tu. Raja sehari. Itulah cara orang Melayu dulu pakai inai. Maka cantik dah lah. Elok dah. Duk giling inai, bubuh sikit dalam inai tu gambiak, nak bagi merah. Orang tua kata kalau inai bergambiak, masuk ke jari orang perempuan, dia merah menyala. Kalau darah perempuan tu darah ayam, dia tak merah. Kita nak tahu darah kita kotor tak kotor, ambil inai, bubuh gambiak, lekat di jari. Kalau dia sambak merah tu cantik, darah kita elok. Cara orang tua-tua dulu tak ada DNA. Ya, orang tua-tua dulu nak tahu darah elok tak elok, bila dia bubuh inai, merah tu tak terserlah. Bermakna darah dia tu bukan darah O lah. Mungkin darah P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dah cantik dah pakai lagu tu. Cantik lah. Orang tua-tua tengok dia pakai ini, orang tua-tua tahu, oh dia ni darah tinggi ni. Orang tua-tua. Siapa tahu? Orang tua-tua. Alah, dia main kalang kabut, dia pakai ini, dia titik habis sampai lengan. Dia wak bulan, dia tarik main lagi kepala naga main. Nikah kena. Ni nama dia peradaban orang-orang yang tidak bermoral, fusaq. Kita anak kita menikah tak usah buat lagu tu. Dia kata ayah nak buat juga. Sorry, aku tak buat anak aku. Ayah cik malu dah pakai inai macam zaman dulu. Tak mau pakai senang. Lagi aku senang tak pakai. Tak payah pakai. Lagi aku puas hati. Bini kita kata apalah abang ni mengaji apa? Anak nak pakai inai pun tak boleh. Dulu bukan kata pakai inai, pakai apa pun boleh. Lo tak boleh langsung. Pelik lah abang ni. Anak aku. My daughter, anak aku. Aku jawab depan Tuhan. Tak ada syarat sah nikah pakai inai. Tak ada, jangan dia buat gila. Aku pun hafal lagi 6 rukun nikah. Mana ada? Tok Qadi tanya, berapa syarat sah nikah? Pakai inai. Gila punya Qadi. Tak ada. Yang anda buat gila. Nak pakai cara adat kita. Tak ada. No inai. Orang putih panggil apa? Hani. Hina. Orang putih panggil hina. Oh, hina Melayu tak elok ana. Hina orang putih inai. Nampak? Hati-hati kan lah. Hati-hati kan. Boleh pakcik nah? Boleh sahabat kita nah? Wallahu a'lam. Ada tindik dengan inai ni ada kaitan dengan sunnah syarah. Maksud pakcik apa dia? Ada riwayat yang mengatakan apa ni asalnya inai dengan bertindik ni daripada Siti Sarah. Ada disebut. Nabi Ibrahim nak bagi Siti Sarah tu nampak huduh. Nak bagi nampak huduh, dia bubuh inai. Lepas tu dia bersubang. Sekali orang pandang, cantik pula lah. Orang kata. Tapi riwayat itu semua riwayat yang Israiliyat. Bukan yang sahih. Yang sahihnya pokok inai wujud di Madinah. Nabi kata pada sahabat, ambil pokok inai, lomok atas kepala hampa, jom kita pergi perang. Itu saja. Lemoklah di janggut, lemoklah. Kalau nak pakai pun, pakailah mengikut uruf yang tidak nampak kita ni hulu dengan inai. Itu saja. Memang ada mengaitkan dengan Nabi Ibrahim, tapi semua riwayat itu riwayat yang Israiliyat. Wallahu a'lam. Iya. Ya, silakan sahabat. Alhamdulillah saya ni asal orang Tekong dapat sunnah dari kepada awal dapat keluarga lah. Alhamdulillah. Jadi Tak boleh tukar nanti kami dua. Perjalanan apa mengaji sunnah ni saya nak kongsi antara kita. Ya, ada sahabat. kelemahan kita orang Islam. Silakan. Lepas selalu reject ustaz-ustaz lama.
dapat ustaz baru, ustaz lama dia tinggal. Oh dah dia tak boleh dulu. Patutnya kita kena raih semua. Kita kena hormat ustaz-ustaz lama, kita kena sayang depa. Sebab kadang-kadang kita dapat daripada melalui depa. Cuma ilmu depa tak sama. Ada yang lebih advance lagi. Dan kita tak sepatutnya reject lah. Ada itu yang berlaku. Yang masalah kita di sini. Bila mai dah lama dapat guru baru, kita reject. Kita tak mau dah ustaz dah ketinggalan, dah tak boleh bawa dah ikut keadaan zaman. Patutnya kita raih dia punya ilmu setakat mana. Itu yang kita sepatutnya kongsi hadapi benda-benda ni. Dia banyak yang berlaku ni tak mupi dah dekat ustaz ni pasal apa? Dia dah tak ikut, tak sesuai dengan saya. Kita tinggal. Jadi kita dari dulu banyak ustaz-ustaz yang kita tak pergi langsung. Jadi dia tak boleh memanfaatkan ilmu dia tu. Jadi saya minta pandangan ustaz. Siapa benar boleh kita Senang bagi sikit pandangan. Tak beri pandangan. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Bila sahabat cakap lagu tu mengingatkan saya pada perkataan Profesor Madya Dr. Rodi. Dia kata apa dia? Dia kata bukan semua tu ustaz cakap. Dia cakap daripada A sampai Z semua salah. Ada betul. Dan bukan semua dia cakap A sampai Z semua betul. Ada yang tersilap. Jadi dia kata ambil lah yang manfaat, tinggallah yang tidak manfaat. Kita ni orang mengkaji kan. Kita kaji-kaji, kita tengok ustaz tu cakap tak ada dalil. Kalau kita baik dengan ustaz tu, kita pergilah muzakarah dengan dia. Muzakarah nama dia muzakarah adik-beradik ni, rahimi ni. Pergi rumah dia sembang dengan dia, ustaz. Apa pandangan ustaz? Hadis yang ustaz baca tu. Ustaz-ustaz ni kita jangan bagi tahu kat dia, ustaz baca hadis tu dhaif lah. Oi, misal dia cacak ah. Aku ustaz. Who are you, man? Hang siapa? Jadi diplomasi. Ustaz, hadis ustaz ana dengar itu ustaz baca hadis tu sudah, ustaz nak cari dalam kitab mana ustaz? Dia lupa kan. Tak apa nanti ana tengok. Lagi 2 minggu kita lagi 2 minggu. Ya, kalau kita ini ada rahim dengan dia, kita pasti kita nak ubah dia. Ustaz, kitab mana ustaz? Ana lupa lah dalam kitab mana. Orang kata kita tak tahu, tapi secara benda lain kita dah bagi satu pelajaran pada dia. Lepas ni dia nak sebut apa, dia akan menghafal nama kitab. Itu pendidikan yang tak formal kita dah bagi kat dia. Automatik dia akan jadi, dia tak abang lah. Ni kerana syekh kerana lah anak ustaz apa kita. Dia tak abang. Tapi dia pergi ke situ. Memang pergi ke situ. Lepas tu kita start bertanya dengan penuh hormat. Ustaz, kalau hadis ni dhaif, hadis ni sahih, macam mana kita nak selesai? Boleh buat. Tapi saya bersetuju dengan sahabat sebut, merejekkan satu orang seolah-olah dia tak ada jasa. Itu bukan daripada akhlak sunnah. Itu bukan daripada akhlak sunnah. Akhlak sunnah ni dia jasa orang. Nabi sebut dalam hadis, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih pada orang, Tuhan kira dia tak bersyukur pada Allah. Pasal kadang-kadang kita bangkit. Anda tengok, kita ada 2 benda yang ada beza. Saya ambil contoh saya, ada 2 benda yang berbeza. Satu, bila kita membahas satu benda dalam kawasan ilmu, kuliah, kita buat kuliah. Masalah, katalah orang tanya pada kita, apa pandangan ustaz tentang sifat 20 sebagai contoh. Ini ilmu. Dan kita sedang mengajar kitab Al-Ibanah sebagai contoh. Maka kita akan kupas kedudukan sifat 20 di dalam akidah berdasarkan ilmu. Di mana kelemahan dia, kita akan sebut, kita akan korek satu persatu. Kerana ini dia tak boleh kita ambil. Kerana ini, kerana kita sedang ilmu. Tapi ada pun di luar ilmu, kita jumpa dengan ustaz yang mengajar sifat 20. Kita tak serang dia macam kita serang dalam kuliah. Kenapa? Di sini bukan medan ilmu. Medan ilmu dalam kuliah tadi ya. Kita dalam ilmu kita beri penjelasan pada orang A sampai Z. Macam kita kritik buku Marhaban, kita kritik A sampai Z. Tapi kita pergi, kita tengok dia duduk Marhaban,
Takkanlah kita nak baling paper pergi kat dia. Ya pasal hang buat lah, tapi aku hang suruh aku tak buat. Tapi kita mesti memberi penghormatan pada dia. Dia guru, dia pernah menyabak jasa. Tapi ada benda yang kita mengaji, kita tak sama dengan dia, kita tak ambil. Tapi Ar-Rahim itu di antara orang yang pernah bagi ilmu pada kita ambil. Kadang-kadang kerana dia tu menyebabkan kita faham satu benda. Dia ustaz biasa, dia tak ajar hadis apa, kadang-kadang dia baca hadis pun hadis dhaif ke hadis palsu. Tapi satu hari kita duduk dalam kuliah dia olah apa itu hukum Allah, apa itu hukum hudud. Dia olah menyebabkan kita faham apa itu hudud. Dia telah bagi satu jasa pada kita. Jadi sangat janganlah kita tolak. Manfaat kita ambil, tak boleh kita tak sebutlah apa-apa yang tak sama dengan Quran dan Sunnah itu kita tinggalkanlah. Tapi tidak melarang kita untuk memberi penghormatan. Dan ini banyak ikhwatul iman. Imam Syafi'i pernah berjumpa dengan orang yang dikatakan pada kaum itu dia pandai lah, tapi di sisi ilmu orang ni orang yang dangkal. Tapi Imam Syafi'i menggunakan perkataan tamannaitu, aku bercita-cita ketika aku berhadap dengan orang ini, an yuzhirallah al-haqqa ala lisanihi, supaya kebenaran itu Allah letak atas lidah dia, aku dapat ikut. Masih letak lagu tu. Orang kata dia ni guru besar, tapi Imam Syafi'i tengok dia guru besar apa? Baca takrif hadis pun salah. Guru besar apa? Baca takrif hadis salah. Tapi mudah-mudahan Allah campakkan kebenaran atas lidah dia, aku boleh ikut. Jadi itu satu akhlak. Akhlak ini satu benda yang besar, ikhwan. Satu benda yang besar. Kita kena jaga. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Nan bagi sikit nasihat sebagai penutup pada kami. Jadi pakcik beritahu tadi kita kena ambil fikir kan. Benda ni Pakcik mana? pakcik kita Okay. kita ni kan. Tu abang Haji Binu tu. Jadi kita kena tahu lah yang ni semua bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak pernah ajak kita benda tu. Benar berlaku kan dalam peristiwa sembahyang ghaib tu, Nabi tanya kepada sahabat, mana pergi orang yang khidmat masjid ni. Dia sahabat kata dia dah meninggal, dia tanah Ustaz. Jadi Nabi marah bagi sahabat dia, siapa dia? Siapa ni? Tak payah bilang Nabi marah tak. Dia Nabi tak pernah ajak kita akhlak macam tu. Kan mana-mana ustaz pun dia mesti bisa beri jasa kat kita. Tapi saya nak beritahu satu benda ni semua kita ketahui lah, kita faham lah permainan syaitan. Syaitan lamatullah alaihi. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Tadi kalau saya ambil satu papan putih, lepas tu saya ambil satu pen macam ni lah, ini papan putih ni, tiba-tiba saya titik. Saya tanya nanti kat pakcik-pakcik, pakcik-pakcik nampak apa? Apa yang pakcik dia beritahu saya? Pakcik dia kata saya nampak titik hitam. Betul tak? Kenapa tak nampak papan yang putih begitu besar? Kenapa nampak hitam yang kecil tu, yang sikit macam tu boleh nampak? Subhanallah, sedangkan putih punya besar macam ni tak nampak. Kita ada masalah. Kita masalah jiwa. Kita kena ingat benda tu. Kita yang pergi cari benda tu, kita yang pergi nampakkan benda tu. Kat kita lah sekali kita buat keputusan apa, kita reject dia tak ada apa. Ini semua kita kena ingat apa, permainan syaitan itu lah dari. Mudah-mudahan kita ambil manfaat lah. Terima kasih. Sangat bermanfaat nasihat Ustaz Nan. Titik hitam lah. Pasal dia kena atas muka. Titik hitam. Terima kasih banyak Ustaz Nan. Akan saya ingat nasihat ini seumur hidupku. Tapi logik betul tak? Logik eh? Betul lah. Ustaz Nan ni bukan sebarang orang. Jadi betul lah. Papan hitam. Satu orang tanya kan, nampak apa? Nampak hitam lah. Dia terlupa putih besar lah. Yang hitam tu juga dia cari. Subhanallah, subhanallah. Dahsyat eh. Jadi tuan rumah, terima kasih kita ucapkan kerana ini satu majlis ilmu. Kadang-kadang kita buat majlis ilmu Ahlus Sunnah ni kita bersantai, kita bergurau supaya ada orang putih kata two way, pi balik. Ada masa Nabi dengar sahabat cakap, ada masa Nabi gelak dengan sahabat, ada masa Nabi tanya, ada masa sahabat tanya pada Nabi, kan dia pergi macam tu.
Ada masa Nabi dengan sahabat, Nabi tanya, hampa buat apa ni? Hampa buat apa ni? Ni malaikat turun ni bagi tahu kat aku ni, aku nak tanya hampa buat apa? Kan? Sahabat kata, mana kami ada buat apa? Sahabat jadi kejut, kami tak buat apa. Kami duk bercakap pasal kebesaran Allah, pasal hidayah. Apa yang hajat pada kami? Nabi kata, aku nak confirm je. Sebab malaikat datang, malaikat kata pada aku, Allah berbangga dengan apa yang sedang kamu bicarakan. Oh, dahsyat. Jadi kita, beginilah kita bersantai, ukhuwah Islamiah. Kadang-kadang kita keluarga sunnah ni, kita berkumpul kerana kita nak tengok muka orang sunnah. Nak tengok muka dia. Kata Sufyan Sauri, sampaikan salam aku pada ahlu sunnah, walaupun aku tak pernah tengok muka dia, aku tak pernah tahu nama dia. Bersedihlah aku di atas kematian ahlu sunnah, walaupun aku tak tahu di mana dia duduk. Hubungannya begitu akrab. Dahsyat. Jadi kita lah betul lah. Kita datang ke negeri, kita dah masuk border Kedah ni. Saya ada pengalaman satu ustaz di Kedah. Iaitu, saya tak boleh sebut nama tempat lah demi keselamatan negara. Sebab 370 pun tak jumpa lagi. Iaitu satu ceramah saya dibuat, kena pakai panel muka orang, nama orang, tapi saya ceramah. Lepas tu bila saya tengok sambutan baik sambutan baik, itu kata ustaz, kami lagi 2 bulan nak buat lagi, tapi kali ni nak pakai muka ustaz, nama ustaz. Pi terus tak ada orang. Tak ada orang terus. Itu adalah di satu tempat di kawasan Jelapang Padi juga lah. Tapi saya ada satu pengalaman, apa tu, Mergong, masuk ke Mergong, apa nama masjid itu, masjid pecah ke masjid retak ke masjid runtuh ke? Pecah retak untuk tu. Mergong, masuk Mergong, Alustang kan, masuk Mergong, itu ke tempat apa tu, Datuk apa tu yang panggil saya itu, Datuk apa, Datuk Kamjat lah. Yang dia jadi tak silap saya, dia jadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bukan, nama dia macam Kamjat sikit, Azbat apa, lupa dah. Dia yang panggil saya. Dia yang panggil saya. Tapi masa tu saya masuk Kedah pakai sampin. Oh, jangan main-main. Seronok je. Apa nama dia? Lat Syarman. Datuk Lat. Datuk Lat apa? Lat Syarman nama dia. Lalu kata Datuk Lat. Datuk Lat bukan Kamjat, Datuk Lat, silap. Dia panggil. Itu pengalaman besar-besaran lah. Itu kira seronok lah. Siapa berani sentuh daku. Oh, dahsyat. Saya tetamu terhormat. Pakai kepiah putih lah, tak pakai tu, kepiah putih ke samping, memang tak bau kerih. Masuk selama terhormat, ambil gambar perang. Tapi satu gambar tak cuci negatif. Jadi alhamdulillah kita dapat nasihat. Tuan rumah, malaikat datang, malaikat bagi sakinah, bagi rahmah, bagi maghfirah. Rumah ini mendapat keberkatan Allah. Ada benda yang tak dapat dihuraikan, boleh dihurai. Mungkin minggu ni, bulan ni kita jumpa, tak ada soalan. Mungkin pada bulan-bulan akan datang ataupun tahun-tahun akan datang, kita berkumpul balik di sini, ada benda orang nak tanya. Ada benda orang nak tanya. InsyaAllah kita jawab. Kita nak orang dengar. Nabi, kata Ustaz Nan tadi, Nabi semayang, Nabi puasa, Nabi tanam orang, Nabi buat tahlil, Nabi buat talqin. Macam mana Nabi? Lah, tidak digembar-gemburkan itu. Kan akhirnya saya katakan nasihat daripada Umar Al-Khattab. Yang pertama kata Umar Al-Khattab tentang apa nama? Kehancuran Islam itu, kata Umar Al-Khattab, yang pertama ada pada pemimpin yang menyesatkan, a'immatul mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan. Kita nak kata pemimpin itu sesat, tak sesat macam mana ya kawan? Sudut akidah. Sudut akidah. Dia buat perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah, yang meninggalkan sunnah, membesar-besarkan dan mendewa-dewakan benda-benda bid'ah. Jadi saya tengok Pak Long bagi saya tengok dalam kereta tadi, rambut Nabi tu dia punya panjang.
dekat dua hasta di mana Pak Long? Dubai. Di Dubai. Berkelak daripada dua peti. Panjang rambut Nabi macam Undertaker. Dia pakai sarung tangan, hak balik sana duk zikir, solat Nabi semua. Dia angkat macam nak urus jenazah. Pasang wangi-wangi semua rambut Nabi. Antum bayang, dunia sedang diasah kemaruk pada benda ni. Bagaimana kita nak terangkan sunnah? Yang buat benda ni dunia Arab. Sekarang agama bukan berdalil pada Quran dan sunnah, berdalil kepada negeri tu, negeri ni, pemimpin tu, pemimpin ni, ulama tu, ulama ni. Kita mai di tengah-tengah kampung, kita beritahu kena ikut sunnah Nabi, orang berdalil. Habis dia tu salah, ha? Dia tu masuk neraka. Ini satu a'immatul mudallin. Itu bayang kalau ada satu pemimpin besar, dia menyertai majlis sejuta selawat pada Nabi. Dia pi saja ikhwan. Itu adalah satu cok mohor kepada kebenaran amalan itu, kepada tak betulnya kita. Pemimpin yang mudallin. Kadang-kadang dia tak tahu pasal apa. Kata Sayyidina Umar yang kedua, zillatul alim, ulama yang tergelincang, yang tak berani nak memberi pandangan demi pandangan, tak berani beri pandangan, tak berani bagi itu. Saya abang satu rahsia pada antum. Semalam Pak Long tunjuk kat saya, ada satu ulama nama Kabbani baru ni dia main Pulau Pinang. Kabbani, janggut dia putih macam Syekh Nazim. Putih dia, orang cium kaki dia, orang minum air kaki dia. Kabbani. Dia datang. Poster dia besar dekat Masjid Negeri Pulau Pinang. Besar. Tapi dah dibuka adalah Kabbani. Antum tahu apa kata Majlis Fatwa Kebangsaan? Apa kata Majlis Fatwa Perlis? Apa kata Majlis Fatwa Negeri Selangor? Sesungguhnya Kabbani adalah sesat. Fatwa negara kita, tapi Kabbani round macam tu je, tak ada apa-apa. Masuk Kabbani, masuk ke Selangor, Kabbani masuk ke Pulau Pinang. Sedangkan dunia memfatwakan tarikat Naqsyabandi dia bawa tu terlampau hulu, sampai dia ni bukan kata mimpi Nabi, dia boleh sembang lagu ni. Orang kalau tanya soalan kat dia, dia kata dia tak tahu kan. Ustaz, dia beralih. Ya Rasulullah, apa pandangan Rasulullah? Kabbani. Dipatuakan dia. Al-Azhar bagi fatwa, tetapi dia boleh ram Malaysia. Kebangsaan fatwakan dia sesat, Selangor fatwakan dia sesat, Perlis fatwakan dia sesat. Dia masuk, dia ram Kabbani. Zallatul alim. Bila orang tu dikagum, tambah dia main dengan Arab dengan janggut putih lagu tu, cakap dua patah pasal Nabi yang mata dia lorong. Cakap dua patah yang mata dia lorong. Lepas tu dia abang, saya pernah jumpa Nabi. Orang putih kata touching, very touching. Inner feeling kita habis. Dan ini adalah kita punya cabaran. Dan yang akhir sekali apa dia? Jidal dengan orang-orang yang tak tahu agama. Umar namakan mereka jidalul munafiq dalam Quran. Jidal dengan orang tak tahu agama. Betul kau kita tumbuk meja tengok dia apa pun dia tak tahu. Ini merosakkan Islam. Merosakkan Islam. Jadi ikhwatul iman, mudah-mudahan akan ada lagi majlis-majlis macam ni. Ingat ikhwan, mengambil nasihat sahabat kita sebut tadi, jangan menolak orang-orang yang pernah buat jasa pada kita. Yang bermanfaat kita ambil, yang tak bermanfaat kita reserve, dengan mengingat juga pesanan Abang Ramli kita, biar orang kita dapat sudik, dapat zaitun, mengalah tak apa, tapi orang kita dapat zaitun. Pandai-pandailah orang Kedah hidup, orang Pulau Pinang menziarahlah sini. Pandai-pandai anda susun pandai-pandai. Kita kena buat program memberi penjelasan. Ini nama dia program Akar Umbi. Cik Ustaz Nan? Akar Umbi. Akar Umbi. Sebut Akar Umbi.
Kita masuk ke bawah, kita masuk rumah orang. Antum kalau ada family lagi, antum cadang nak buat di rumah antum, kita sampai. Sebarkan pada mereka. Bagi satu tajuk, tanya kepada mereka, hampa nak mengaji bab apa? Satu bab, kami nak mengaji sifat wuduk Nabi. Serang, bro, kita masuk. Majlis akar umbi. Kita semua tahu ada wuduk Nabi, tapi kita nak meraihkan keluarga tu. Kita mai. Kata kat dia tak payah duk masak nasi, masak bihun. Takat kopi all lagu ni pun tak payah buat. Tapi kalau buat, Alhamdulillah. Tak buat pun tak apa, tak ada hal. Itu semua, it doesn't matter. Kata Michael Jackson, it doesn't matter. Dia bukan satu matter. Kan saya Westland, sekolah budak jahat. Jadi kena hati-hatilah. Terima kasih kepada keluarga, terima kasih kepada isteri tuan rumah kita, kepada anak-anak, kepada makcik, kepada pupu poyang, mak ngah, pak long. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Saya dengan rombongan tadi, kami dah semayang dah jemaah takdim. Jadi siapa yang tak nak buat isyak mungkin boleh buat. Kami tak buat apa dah lah, kami dah buat dah. Kata orang tua-tua, kalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, sihat badan, panjang berkeluar kereta pula, kita berjumpa lagi. Main pun main kereta panjang. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.